Ya. Hmm. Cuma cek sekali lagi lah siapa yang ada. Prof Ahmad ada? Ada. Okey Prof, mula kita record. Baik, okey, kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bahagia Presiden MAAC dan seluruh barisan ahli jawatan kuasanya, para peserta, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati sekalian, pertamanya mari kita lafazkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu dalam forum webinar MAAC bersempena dengan Hari Akademia yang sepatutnya kita sambut pada hari ini, iaitu pada 5 hari. Dan pada kali ini, untuk sambutan peringkat kita ini, kita akan mulakan bincangkan tajuk tema Hari Akademia kita, iaitu Akademia Bistari Masyarakat Lestari. Kita tampilkan beberapa tokoh daripada MAAC itu sendiri untuk membincangkan tajuk pada malam ini sempena dengan Hari Akademia ini. Pertamanya saya nak perkenalkan kepada saudara-saudari ialah yang bahagia Profesor Dr. Ahmad Ismail. Assalamualaikum Prof. Prof Ahmad. Assalamualaikum. Kita kejap mute kan ni. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar tak? Dengar Prof. Saya harap semua ini tolong unmute kan. Kalau tidak nanti bila bagi saya bagi soalan nanti panel-panel kita tak dengar, dia tak boleh respon walaupun dia dengar kan. Prof Ahmad sihat ya? Alhamdulillah. Pada panel yang kita yang kedua, ini orang kuat MAAC lah, Presiden kita, Profesor Datuk Dr. Muhammad Idrus Muhammad Masirin, Presiden MAAC. Assalamualaikum Prof. Mute, unmute. Okey. Ya tak? Saya dengar daripada Prof Datuk Idrus dengar ke? Abang Yo, ada tengah sembahyang. Ada tengah sembahyang. Ada orang. Yang kena kontrol ni. Ni kalau boleh jauhkan daripada bunyi-bunyi yang Tak dengar lah. bila kita buka soalan nanti unmute-kan dia. Yang kita nak Idrus. Prof Idrus. Prof Ahmad dengar tak? Dengar, saya dengar. Okey, saya nak dengar dia suara Prof Idrus sebelum saya boleh terus. Tadi saya tak dengar sebab putus-putus tadi. Saya dengar suara. Okey, ini Prof dengar ke Prof? Yang ini saya dengar ni sekarang. Baik Prof, alhamdulillah. Prof Datuk Muhammad Idrus dah ada di lah kita kira ni kan pertemuan maya kita ini. Itu Presiden MAAC kita, itu panel kita seterusnya. Dan panel kita yang ketiga iaitu Profesor Dr. Nuarwal Hilal bin Muhammad Dahlan, Naib Presiden saya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam, yes. Baik.
Alhamdulillah, saya dah dapat dengar Ya, putus. Prof Ridwan putus-putus. Siapa ke saya punya internet tu? Dengar. Saya rasa talian saya kuat ni. Saya dengar. Putus juga. Saya dengar putus-putus juga. Ya ke? Putus. Ya, betul-betul sah. Okey je semuanya. Dia sekali-sekala ada putus-putus. Ya ke? Nak buat macam mana tadi ya? Sekarang okey, teruskan. Sekarang okey. Betul. Okey, baik. Panel semua dah ada. Kita mulakan forum kita pada malam ini atas tajuk Akademia Bestari, Masyarakat Lestari. Satu tema yang kita pilih pada tahun ini bagi menonjolkan peranan akademia itu sendiri dan pada masa yang sama tanggungjawab dia terhadap masyarakat dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang lestari. Maknanya di sini ilmuwan yang penuh dengan ilmu di dadanya dapat membimbing masyarakat agar benar-benar kita dapat menonjol ataupun berperanan dalam hal ini. Baik. Kita mulakan forum kita pada malam ini dengan Prof Mat. Prof Mat dengar ya Prof Mat? Saya dengar, alhamdulillah. Prof Mat, sebagai seorang yang pakar dalam bidang sains dan sekarang ni saya lihat Prof Mat ni dia banyak bercakap pasal environment. Betul Prof Mat? Ya. Cakap pasal alam sekitar. Prof Mat pun boleh bercakap soal yang paling relevan sekarang ni soal pencemaran sungai yang hebat berlaku sekarang ni. Prof Mat dengar Prof Mat ya? Dengar. Sekarang ni kita dikejutkan pula semalam dengan pencemaran kalau sebelum ni di Sungai Gong Prof Mat kan? Dan sekarang ini di sungai dekat dengan daripada katanya di Negeri Sembilan mengalir ke Selangor dan sekarang ni orang sebelah hulu Kuala Langat dan sebagainya menghadapi gangguan masalah air disebabkan oleh pencemaran berlaku. Prof Mat, kalau kita nak kaitkan dengan tema Akademia Bestari, Masyarakat Lestari. Tema kita tahun ni nak kaitkan dengan apa yang berlaku isu masa ini sehingga masyarakat hari ini terjejah, maknanya kehidupan mereka terjejah, maknanya kita nak wujudkan masyarakat lestari itu yang sepatutnya Prof Mat, kita tak dengarlah benda-benda begini dah sebab air ni kehidupan kita, maknanya sumber kita, tak ada air kita akan mati Prof Mat kan. Bagaimana kita nak kaitkan dengan tema kita dengan Prof Mat? Saya nak minta Prof Mat komen sikit ni. Okey, terima kasih. Terima kasih Prof Radwan. Memang hot isu yang panas sekarang tentang air. Kita baru saja ada kes Sungai Gong. Lepas tu sekarang kes Semenyih pula. Saya memang satu hari ini dikejar oleh pemberita, malah sekarang ni pun daripada satu surat khabar perdana sedang menghantar mesej pada saya mendapatkan maklumat. Saya selalu bercakap di banyak tempat dan dalam kita MAC pun saya selalu sebut tentang tugas pensyarah. Tugas pensyarah ni saya selalu kata 1 in 5 lah. 1 dalam 5. Maknanya kita mengajar, kita supervise student, kita menyelia student, kita menjalankan penyelidikan, kita membuat penerbitan dan kita memberi khidmat masyarakat atau menasihat agensi kerajaan dan sebagainya. Saya bernasib baik. Saya mengajar berkenaan dengan alam semula jadi, haiwan, tumbuhan dan sistemnya. Saya pun menyelia bidang yang sama, pelajar
dalam negara bangsa dan sebagainya. Lepas tu saya juga buat penyidikan pun bidang yang hampir sama. Dan saya membuat penerbitan pun, kalau tengok Google Scholar dengan Ahmad Ismail, kita lihat banyak perkara-perkara yang berkaitan dan memberi khidmat masyarakat. Saya sebagai Presiden Persatuan Pencipta Alam, iaitu ataupun kita selalu sebut MNS, Malaysia Nature Society, yang berumur 80 tahun, memang memberi pandangan ataupun masyarakat kepada masyarakat tentang kepakaran yang saya adalah, alhamdulillah, bersama kawan-kawan lain. Kita ada hampir 3,000 ahli. Jadi saya selalu sebut tentang peranan pensyarah. Apa yang Prof Ridwan tanya tadi itu sangat berkaitan. Kalau kita mempunyai bidang kepakaran tertentu, kita membuat penyidikan dan membuat kerja-kerja khidmat masyarakat, pengembangan dalam bidang yang hampir sama, saya rasa sangat berkesan. Sebab tu isu sungai ni, saya dah, orang kata apa, tak larat dah nak bagi komen benda yang sama. Sebab hari ni saya bagi peribahasa, kalau kita sesat di ujung jalan, kita baliklah ke pangkal. So, kalau dia orang suka, dia orang keluarlah surat khabar besok. Sebab apa? Kita dah belajar dekat sekolah, kita belajar dekat universiti, kita buat pendidikan, kita kena merancang sesuatu yang kita nak buat. Memang dari dulu orang suka tinggal tepi sungai. Senang buat aktiviti pertanian tepi sungai, berlaitik tepi sungai, tanam sayur tepi sungai, duduk pun di tepi sungai. Dulu toilet kita pun dalam sungai. Jadi kita pula baru sambut Hari Sungai Sedunia baru ni, tiap-tiap tahun pada hari Ahad terakhir pada September, kita sambut Hari Sungai Sedunia. Dan saya pun bercakap masa tu kebetulan Sungai Gong tengah hot, jadi beberapa tempat lah kalau ada masa saya bercakap dengan bernama dekat TV3 dan beberapa surat khabar. Time lah kita. Hari ni cerita pasal Semenyih pula. Cerita yang Sungai Semenyih ni adalah cerita tahun beberapa puluh tahun dulu, benda yang sama, kes yang sama. Sebab itulah peranan kita sangat penting untuk memberi pendidikan kepada masyarakat, kesedaran kepada rakyat dan nasihat kepada pihak kerajaan. Right. Sebab itulah saya suka kita sebagai ahli akademik ni, melalui MAC kita kena mempeloporkan apa yang kita telah bawa dahulu. Kalau kita ingat, kita bawa sampai ke peringkat Perdana Menteri tentang kepakaran kita, patut diteruskan. Kenapa putus ni saya punya? Dia ada terputus sikit, Rahmat. Kenapa putus? Dengar tak? Dengar kan? Saya dengar. Okey. Jadi kita dah bawa ke atas supaya kerajaan menghargai kita, kepakaran kita dan letak di tempat yang betul, bukan sahaja sekadar mengajar dalam bilik kuliah. Inilah yang saya rasa MAC kena main peranan, dan kita cuba tunjulkan seperti yang kita cuba lakukan pada hari ini. Kita tunjulkan kepakaran kita untuk menyelesaikan masalah. Soalan Profesor Radwan tu sangat relevan pada hari ini, dan seluruh masyarakat berapa ribu kan akan terkena, termasuk UPM tak ada air kalau betul-betul air besok. Ataupun hari ini saya pun tak pergi ke kampus kerana banyak sangat meeting dekat luar hari ini. Pergi dah petang, orang dah balik, saya baru sampai. So itulah peranan pensyarah, saya rasa. Apa yang saya nak sebutkan setakat ni dulu. Baik. Rahmat dengar? Dengar. Saya baca pada masa akan datang yang selalu kita diwar-warkan, bukan? Ya, teruskan. Ya dah, kan? Tapi manusia akan datang ni dia berebut air yang bersih. Itu Rahmat ya. Ya, pada masa akan datang ni kita akan merebut sumber air yang bersih ini. Itu saya sebut. Kalau perkara-perkara asas ini kita tidak jaga, bagaimanakah masyarakat lestari kita boleh lahirkan? Rahmat dengar ke? Dengar. Dia isu air ni. Isu ni, Bro Radwan, isu air ni zaman dahulu lagi. Kalau kita tengok sungai Nil, sungai Golang, itu dah lama isu ni. Rahmat, saya mulakan mukadimah forum kita bukan apa atas tajuk Akademia Bestari Masyarakat Lestari ini, sebab benda ni benda asas, benda basic, betul kan Rahmat kan?
Dan Yes, ilmuwan-ilmuwan banyak bercakap soal ini. Kita selaku pensyarah ini ada 4 bidang tujahan kita, pengajaran, pembelajaran, penyelidikan, penerbitan dan hikmat masyarakat. Betul Prof. Mat kan? Dan inilah bidang tujahan kita selaku seorang ilmuwan, dan kita telah war-warkanlah kepada pelajar kita, kepada masyarakat betapa perlunya kita sebagai manusia ini menjaga amanah ini. Itu saya sebut. Bila kita sebut sebagai akademia Bestari, maknanya kalau ilmuwan ni jujur dengan ilmu dia dan disambut oleh masyarakat ni, memang kita dapat melahirkan satu kehidupan yang lestari ini. Memang kita dapat. Tetapi masalahnya perkara asas ini tidak disambut. Orang lebih mementingkan keuntungan daripada menjaga perkara berikut. Sebab itu Prof Dato' Idrus. Ya. Selaku orang yang lama dalam persatuan, lama dalam MAC, dan sekarang ni Prof masih lagi memimpin MAC, kami follow je lah kan apa tu. Saya nak minta Prof Idrus mengupas sedikit tema kita ini, Akademia Bestari, Masyarakat Lestari ini, supaya Prof Idrus kalau benda-benda asas ini dapat difahami sepenuhnya, maknanya masyarakat kita ini dia tidak dia meletakkan kepentingan umum ataupun kepentingan asas ni di hadapan, bukan kepentingan diri dia, sebagaimana yang berlaku masalah pencemaran air dan sebagainya. Saya fikir banyak perkara yang kita boleh selesaikan. Sama juga dengan isu wabak COVID-19 ini, Prof Idrus, selaku orang sains lah, selaku seorang IR, jurutera Prof Idrus saya fikir kalau masyarakat kita, pemimpin kita ini jaga perkara-perkara asas SOP dalam mencegah wabak COVID-19 ini, COVID-19 ini, saya yakin dengan izin Allah wabak ini tidak akan dapat merebak dengan cepat. Tetapi keadaan ini sekarang ni sudah menjadi menakutkan. Kalau begini, kita nak salahkan siapa? Prof Idrus kan? Ilmuwan telah memberikan ilmu dia, mencurahkan ilmu dia kepada masyarakat, tetapi masyarakat yang sebahagiannya menjadi pemimpin sebagainya tidak menyambut perkara ini, tetapi masih lagi berpolitik, sehingga menyebabkan kehidupan lestari kita, maknanya kita tidak dapat melahirkan kehidupan yang lestari. Saya nak minta Prof Idrus supaya komen perkara ini berasaskan pengalaman yang begitu banyak memimpin MAC ni. Prof Idrus, silakan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof Ridwanti dan juga terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya dan berikan peluang untuk saya bercakap sedikit tentang tema Hari Akademia pada tahun ini, iaitu Akademia Bestari, Masyarakat Lestari. Jadi kalau kita sorot balik tema tahun 2019, iaitu Akademia Bersama Masyarakat, saya rasa ini adalah tema, ataupun saya percaya ini adalah tema yang merupakan penerusan kepada apa yang kita hasratkan pada tahun lepas, iaitu Akademia Bersama Masyarakat. Dan cuma kali ini kita di peringkat MAC, kita melihat bahawa apabila kita membuat keputusan Akademia Bestari Masyarakat Lestari, ianya merupakan suatu fokus yang lebih jelas berbanding dengan apa yang kita lakukan pada tahun lepas, iaitu Akademia Bersama Masyarakat secara umum saja. Bolehlah saya katakan bahawa tahun ini kita berhasrat dan melihat isu-isu yang berlaku sekarang ini lebih melihat mencakupi kepada bagaimana peranan ahli akademik tadi ataupun akademia tadi boleh menyumbang kepada kelestarian masyarakat. Itu tujuan kita bersetuju dengan tajuk ataupun tema pada tahun ini. Cuma bila bercerita tentang peranan ini dan juga apa yang disebut oleh Prof Ridwanti tadi tentang apa yang berlaku pada ketika ini dengan COVID-19 dan juga dengan pencemaran udara dan sebagainya, dan pencemaran air yang disebut oleh Prof Ahmad Ismail tadi, saya sebagai seorang jurutera dan juga profesor dalam bidang kejuruteraan melihat bahawa
banyak perkara yang kita boleh lakukan di peringkat universiti dan juga sebagai ahli akademik untuk membantu memastikan bahawa kehidupan masyarakat sentiasa berada dalam keadaan yang sejahtera, yang sihat dan selamat. Saya melihat ada beberapa perkara lah yang bila kita sebut apa yang dikatakan Akademia Bestari. Bila menyebut Akademia Bestari, maknanya kita melihat akademia itu adalah mereka dari golongan-golongan yang berilmu dan bijaksana. Ini yang kita perlu faham tentang Akademia Bestari itu. Berilmu dan bijaksana, dan di dalam dua elemen itu adanya nilai-nilai keprihatinan. Yang ini yang kita kena fahamkan. Nilai-nilai keprihatinan bukan setakat prihatin dengan keadaan masyarakat, dengan apa yang berlaku dalam masyarakat, apa yang berlaku dalam diri, dalam keluarga dan sebagainya, tapi juga apa yang berlaku dalam alam sekitar, dalam negara kita. Tidak kira dalam sektor apa pun, dalam sektor ekonomi, sektor politik, dalam kehidupan harian. Ini semua akan memberikan kita satu pandangan bahawa masyarakat akademik tadi itu, ahli-ahli akademik itu tadi adalah masyarakat yang telah sampai kematangannya, iaitu sampai ke tahap bestarinya. Itu yang dikatakan Akademia Bestari. Dan apa yang dikatakan sebagai masyarakat lestari itu, seperti yang disebutkan oleh ramai orang, bila kita sebut lestari, maknanya ia kalau dalam bahasa Inggeris disebut sustainable. Masyarakat lestari ini adalah masyarakat yang wujud, yang hadir, yang mampu membuat perubahan dan menyesuaikan diri dengan sebarang cabaran ataupun keadaan. Ini yang dikatakan masyarakat lestari. Kerana apa? Kerana untuk kita menjadi satu masyarakat lestari, kita perlu mempunyai satu kumpulan masyarakat, satu golongan masyarakat yang apabila dicabar, dia semakin kuat. Apabila dia diberikan sesuatu, dia semakin mampu melaksanakannya, bukannya mengeluh dan mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai kemampuan dan sebagainya. Jadi dalam COVID-19 ini kalau kita lihat bagaimana masyarakat Malaysia pada ketika ini semakin dicabar, semakin ditekan dengan pandemik COVID-19, kita dapati bahawa masyarakat Malaysia ini merupakan masyarakat yang quote-unquote sustainable, mempunyai ciri-ciri sustainability ataupun kelestarian. Kerana apa? Kerana kita di peringkat awal, kita dapati pada ketika itu kita merasakan reaction kita sama macam masyarakat di Itali, masyarakat di Indonesia. Kita merasakan bahawa sekiranya berlaku PKP, kita tidak boleh melaksanakan aktiviti ekonomi dan sebagainya, maka kita akan mendapat tekanan dan kehidupan kita mungkin akan berubah dan akhirnya kita akan mempunyai masalah dengan pendapatan dan sebagainya. Tapi akhirnya alhamdulillah selepas 3 bulan PKP kita telah semakin pulih. Cuma sekarang ini seperti yang disebutkan oleh Prof Moderator tadi, apa yang berlaku selepas beberapa bulan kita berada dalam PKPP ini, kita dapati bahawa berlakunya gelombang yang besar di mana terdapatnya penularan COVID-19, dan ini merupakan satu cabaran cabaran dan tamparan kepada kita untuk menyatakan sebenarnya kepada kita bahawa sebenarnya kita tidak boleh berlaku selesa terhadap apa-apa yang berlaku di dalam dunia ini. Jadi dalam kehidupan sebenarnya kita perlu lihat bahawa sekiranya kita telah berjaya, kita tidak boleh sebagai satu masyarakat yang dikatakan ilmuwan khususnya seperti ahli-ahli akademik, tidak boleh merasa selesa dengan apa yang kita ada. Comfort zone dalam bahasa Inggerisnya. Jadi sekiranya kita merasa comfort, merasa selesa dengan apa yang kita ada, maka kita percayalah bahawa kita akan diuji sekali lagi dan akan berulang kali kita akan diuji sehinggalah kita akan tahu bahawa adakah kita ini sebenarnya sudah mampu menjadi satu masyarakat atau satu golongan ataupun individu yang benar-benar lestari, benar-benar mampu bertahan dan akhirnya boleh membuat menerima apa-apa segala cabaran dan juga boleh menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan
tekanan dan sebagainya. Yang ini adalah apa yang saya definisikan ataupun saya boleh uraikan dengan tajuk Akademia Bestari Masyarakat Lestari. Namun seperti yang disebutkan oleh rakan-rakan saya, tadi saya pun ada perbincangan sedikit tentang tema ini di peringkat universiti. Ahli-ahli akademik ini merupakan ahli-ahli yang dianggap sebagai berilmu, dan ahli-ahli akademik jugalah mereka yang anggap boleh berbakti kepada masyarakat dan boleh melakukan perubahan dalam masyarakat. Jadi tahun ini kita menggunakan Akademia Bestari Masyarakat Lestari itu bukan semata-mata untuk mengatakan bahawa ahli-ahli akademia ni bijak, hebat, dan masyarakat itu merupakan masyarakat yang memerlukan ahli-ahli akademia, bukan itu. Tetapi sebenarnya kita ingin mengatakan bahawa ahli-ahli akademik dan juga masyarakat secara umumnya adalah mereka yang saling memerlukan di antara satu dengan lain. Kita tidak boleh menjadi ahli akademik yang hebat sekiranya masyarakat tidak mengiktiraf kita. Dan kita tidak boleh mempunyai satu masyarakat yang mantap, yang mampan, yang mapan, yang hebat sekiranya mereka tidak berilmu. Dan inilah peranan ahli-ahli akademik. Menyampaikan ilmu, menjana ilmu, menyampaikan ilmu kepada masyarakat agar masyarakat dan warga masyarakat itu bermanfaat, dapat mampu menggunakan ilmu itu untuk kehidupan mereka, kesejahteraan mereka, dan sehingga mereka mewujudkan satu golongan masyarakat yang harmoni dan sejahtera. Itu sebagai peringkat awal yang saya lihat tema ini sangat bersesuaian pada tahun ini, dan insya-Allah aktiviti, saya harapkan aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh persatuan-persatuan dan juga MAC akan menjurus kepada merealisasikan dua perkara ini, iaitu Akademia Bestari Masyarakat Lestari. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Idrus. Nampaknya terputus-putus sikit, tapi saya yakin ramai yang dapat mengikuti forum kita pada malam ini. Baik, saya nak beralih kepada Prof. Hilal. Tadi Prof. Idrus ada sebutkan tadi bahawa akademia dan masyarakat ini tidak boleh dipisahkan. Maknanya akademia dan masyarakat ni berpisah tiada. Kalau masyarakat tak ada, nak buat rasa apa, hikmat masyarakat. Putus pula. Saya selalu keluar Prof. Idrus, maknanya hidup Terputus. Prof. Ridwan, putus. Apa putus? Prof. Hilal, putus. Putus ya? Saya dengar sekarang. Saya tak dengar Prof. Ridwan ni. Prof. Ridwan tak dengar. Ada hujan ke dekat Terengganu sana? Ini musim hujan. Prof tak dengar lah Prof Ridwan. Unmute. Mana dia Prof. Ridwan? Cuaca baik tu. Betul lah. Rasanya cuaca. Pindah ambil angle yang betul. Prof Ridwan ada KL, bukan ada di Terengganu. Dekat KL. Ini dekat Ceras ni, Ceras gangguan jalan raya. Kita tunggu dalam beberapa saat lagi, boleh saya sambung je apa tajuk dia tadi? Apa soalan dia tadi? soalan dia putus. Soalannya tadi tu berkaitan dengan apa ahli akademik apa ni dan masyarakat berpisah tiada tadi tu. Komen. Aku telefon dia.
Okey, saya teruskanlah versi saya ni. Tengok macam moderator pun dah terputus. Okey, teruskan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Topik ini adalah topik yang penting. Akademia Bestari Masyarakat Lestari. Ini adalah topik yang bagus. Sebab kalau kita lihat masa pada setiap masa dan ketika berzaman, sejak zaman dulu tahun 70-an, 80-an, 90-an ni kita menganggap masyarakat universiti ni masyarakat jadi pandai, masyarakat yang mempunyai pemikiran yang tinggi, masyarakat yang intelektual, cendekiawan yang mempunyai fikiran-fikiran yang hebat-hebat dan etika yang bagus-bagus, yang boleh memimpin masyarakat dan negara kepada satu adilisme yang mereka cita-citakan. Masa dulu tahun 80-an, 70-an bila saya tengok Universiti Melaya tu, bila kita tengok filem filem Melayu zaman tu, siapa? Dharma. Dia belajar Universiti Melaya. Kita tengok Universiti Melaya tu, logo dia tu kita tengok, oi, ini hebat ni. Sebelum saya masuk universiti, saya masuk masa menengah, masuk di pekarangan Universiti Kebangsaan Malaysia, kita tengok Dewan Dekta tu melambangkan kegagahan, melambangkan kebijakan dan kecerdikan orang yang tinggal di situ, menggambarkan kehebatan pemikiran yang jenius. Dan kita memang mengharapkan orang di Menara Gading ini dapat benar-benar membantu masyarakat dan negara ini, dapat memimpin masyarakat negara kepada kejayaan yang sebesar-besarnya. Jadi itulah tanggapan saya. Ini pengalaman saya akan bercakap my personal experiences. Itulah tanggapan saya pada tahun 70-an, 80-an. Bila kita tengok cerita Dharma cerita Melayu tu, dia pergi Universiti Melaya, hebat. Bila saya masuk sekolah menengah, saya jumpa kawan saya di Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya tinggal di situ. Saya tengok dengan bangunannya yang besar, dengan landscape yang cantik, itu menggambarkan kegagahan, kehebatan, kepandaian dan kejeniusan. Dan kita benar-benar pada masa itu saya nampak inilah harapan negara bangsa saya. Bahawa di sinilah tempatnya lahirnya pemimpin-pemimpin hebat. Tempat lahirnya ilmuwan-ilmuwan yang tersohor. Tempat di mana idea-idea mereka ni bernas dan betul-betul dapat memberi manfaat kepada negara dan masyarakat. Dan saya mempunyai cita-cita yang besar supaya satu hari nanti aku nak masuk juga universiti. Aku nak masuk UKM ke Universiti Melaya ke universiti. Ingin menjajaki kaki ke Menara Gading. Itu tanggapan saya pada hari itu. Pada masa itu, kita mempunyai kepercayaan yang begitu besar tentang masyarakat akademia. Dan memang pada masa itu, tajuk yang saya dapat pada hari ini, Akademia Bestari Masyarakat Malaysia, memang bertepatan lah. Memang bertepatan dengan tanggapan dan juga perspektif saya pada masa itu. Jadi, adakah, saya berfikir, adakah ini melambangkan apa yang berlaku masa sekarang? Setelah kita melalui proses kehidupan, lapisan demi lapisan, peringkat demi peringkat, baru kita mengetahui bahawa memang sebenarnya sepatutnya akademia, khususnya masyarakat universiti dan masyarakat di Menara Gading ini mempunyai peranan yang begitu besar bagi memastikan masyarakat itu berjaya, masyarakat itu menjadi masyarakat berakhlak mulia, masyarakat itu masyarakat yang menjadi maju dari segi fizikalnya, dari segi mentalnya, rohaninya dan sebagainya. Jadi inilah sebenarnya kalau kita lihat, ini merupakan satu common phenomenon, common perception. Common perception masyarakat Malaysia dan masyarakat di luar kampus sebenarnya. Mereka ini mempunyai persepsi sebagaimana saya mempunyai persepsi terhadap Menara Gading pada tahun 80-an, 90-an dahulu. Jadi
inilah cabaran kita sebenar sebagai masyarakat akademia. Bagaimana kita nak menjadikan masyarakat akademia itu masyarakat yang bistari. Bistari ni maksudnya bukan setakat mempunyai keilmuan yang tinggi, pengetahuan yang banyak, kecerdikan yang hebat, wisdom, kebijaksanaan yang begitu mengagumkan. Sebaliknya itu, bagaimanakah manfaat-manfaat kehebatan ini, kelebihan ini, kekuatan ini dapat dimanfaatkan supaya masyarakat itu mendapat kebaikan, mendapat keuntungan daripada peranan dan juga tanggungjawab yang dilaksanakan oleh masyarakat akademia di Menara Gading khususnya. Ada lagi bro? Sila. Sikit lagi. Ya. Jadi di sini saya ingin menyerulah pada diri saya khususnya supaya kita benar-benar dapat merealisasikan cogan kata ini, Akademia Bistari Masyarakat Lestari. Ini bukan cogan kata yang baru 2-3 hari ini kita cipta. Cogan kata ini ataupun quotation ini sebenarnya memang terpahat dalam fikiran dan hati sanubari saya sejak tahun 80-an, 90-an lagi sebelum saya masuk universiti. Dan saya percaya 100% masyarakat di luar sana juga mempunyai perspektif dan tanggapan yang begitu. Jadi masyarakat di luar sana itu memang mengharapkan masyarakat akademia khususnya di Menara Gading ini dapat memberi manfaat kepada mereka. Sekarang ini bagaimanakah? Selain daripada kita sibuk setiap hari mengajar, kita menyelia, kita menjalankan seminar, conferences, bagaimanakah keilmuan kita, pengalaman kita dalam pengetahuan ini dapat kita curahkan kepada masyarakat dan masyarakat akan mendapat manfaat daripada kelebihan yang kita ada, khususnya pengetahuan dan ilmu yang kita ada. Jadi di sini saya ingin mengajak kawan-kawan semua, saya percaya melalui kerja buat kita setiap hari itu adalah merupakan satu sumbangan besar. Contohnya kita mengajar pelajar-pelajar undergrad, kita menjadikan mereka lulus, kita memberi ilmu pengetahuan, kita memberi mereka terdengar proses-proses keilmuan. Itu salah satu daripada sumbangan yang bagi memastikan masyarakat pelajar itu lestari. Selain daripada itu, kita juga menjalankan penyelidikan. Bila kita menjalankan penyelidikan, kita menganalisis data-data yang diterima daripada fieldwork itu, dan hasil daripada dapatan analisa itu, kita bentangkan dalam conference, kita terbitkan dalam jurnal, dalam proceeding, dan juga kita adakan pertemuan engagement dari masa ke semasa dengan masyarakat, contohnya persatuan pengguna, contohnya dengan badan-badan kerajaan, contohnya dengan badan-badan swasta ataupun orang-orang yang berkepentingan untuk mendapatkan ilmu dan juga wisdom itu daripada aktiviti-aktiviti intelektual yang kita telah melalui itu. Saya percaya sebahagian besar daripada tenaga akademia telah menjalankan peranan ini bagi memastikan masyarakat kita lestari. Cuma dalam kita menghadapi, kita melalui pengalaman-pengalaman ini masih lagi kita dapat mengenal pasti apakah kekuatan kita dan kelemahan dan bagaimana kita dapat memperbaiki kelemahan kita agar kelemahan itu bertukar jadi kekuatan dan masyarakat itu terus menjadi terus-menerus lestari dan berjaya. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hilal. Daripada pusingan pertama tadi saya dapat rangkumkan macam ni lah. Bila kita sebut Akademia Bistari ini adalah akademia yang jujur dengan ilmu dia, memikul amanah ilmu itu. Masyarakat Bistari pula adalah masyarakat yang dapat mengoptimumkan kualiti hidup mereka dengan petunjuk ataupun dengan asas ilmu yang mereka dapat, yang mereka peroleh itu. Sebab itu bila Prof. Idrus sebutkan tadi
akademia dan masyarakat mana tidak boleh dipisahkan, maknanya berpisah tiada. Dan saya nak sebut sekali lagi, bila kita sebut akademia ini, dia termasuk juga pemimpin itu berada dalam masyarakat. Baik. Saya nak beralih kepada Prof Mat. Prof Mat. Ya, saya dengar. Prof Mat, dengar baik-baik Prof Mat. Saya ada benda yang saya nak sampaikan supaya Prof Mat jawab ni. Dan kepada peserta, kalau saudara-saudari ada soalan, kita ada ruangan chat di situ, saudara boleh tulis soalan. InsyaAllah saya akan tengok, saya akan bacakan. Tak perlu tunggu sampai kita buka baru nak tanya soalan dan sebagainya. Kalau ada apa-apa soalan yang nak ditanyakan, sama ada secara chat ke ataupun nak disuarakan pun tidak masalah. Bagi tahu je, bagi isyarat pada saya, insyaAllah kita akan buka ini. Prof Mat, saya sebutkan tadi ya, akademia masyarakat berpisah tiada. Dalam masyarakat itu ada pemimpin. Kita selalu sebut dan kita selalu war-warkan macam Prof Mat sebutkan tadi. Prof Mat sebut kita harapkan ya pihak-pihak berkuasa akan merujuk kepada pakar bila mereka menghadapi masalah. Betul Prof Mat ya? Ya. Prof Mat, kalau kita menghadapi masalah pencemaran air dan sebagainya, cari pakar, rujuk pakar, dapatkan pandangan yang jujur daripada akademia ini. Apa sebenarnya yang berlaku ya. Sebab itu Prof Mat, di Amerika, di negara-negara maju, penasihat-penasihat presiden ke ketua negara yang saya tahulah ada yang diambil daripada ahli fizik ya, Prof Mat ya. Contohnya di Amerika, biasalah kalau kita tengok kebanyakan penasihat presiden ni di Amerika ni dululah yang saya selalu teliti ni, dia ambil daripada kalangan ilmuwan, daripada akademia, ahli fizik dan sebagainya. Maknanya Prof Mat, pemimpin merujuk kepada ilmuwan, akademia, ulama ke dan sebagainya bukan? Sebab setiap pada akademia ni dia ada bidang masing-masing. Prof Mat, bolehkah masyarakat lestari diwujudkan sekiranya budaya merujuk pakar ini tidak diwujudkan dalam masyarakat kita ini? Saya nak Prof Mat kupas isu ini. Prof Mat, silakan. Saya dah sebut tadi Prof Radwan ya. Semua pensyarah kalau ikut kita punya tugas tu yang disebut oleh Prof Radwan juga, kita mesti akhirnya bersama masyarakat. Ya. Kalau masyarakat tu termasuklah daripada pemimpin negara sampai ke bawah. Prof Ahmad, maaf mencelat. Bukan Prof Radwan, Prof Ridwan T. Prof Radwan tu yang lain tu. Prof Radwan lain. Ya, minta maaf. Ridwan T. Ridwan T saya, okey. Saya selalu confused. Tadi saya type nama pun saya ubah dah RI tu. Kita mesti bersama. Kalau saya ingat masa saya dekat luar negara, 2-3 negara saya pergi. Saya pergi ke universiti, saya tengok pelajar-pelajar undergraduate dia, terutamanya engineering yang saya tuju. Mereka bekerja di tempat di luar, di sungai, mengukur jalan raya, kira kenderaan melepasi traffic light, berapa ramai orang berhenti, berapa saat merah dia berhenti, berapa saat hijau dia jalan. Semua tu direkodkan oleh pelajar dalam praktikal mereka. Tetapi kita tak turun ke bawah semasa kita belajar di universiti. Pensyarah pun mungkin buat pendidikan yang jauh daripada universiti, bukan tempat dia. Sebab tu pembangunan sesuatu kawasan itu sepatutnya bersama dengan universiti. Saya sebut tentang apabila kita bercakap utara ditekan untuk pembangunan. Saya berapa universiti di negeri Selangor yang dekat, Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan, Universiti Putra, Unisel dan banyak lagi universiti. Banyak boleh menyumbang pandangan-pandangan kerajaan negeri, tetapi di mana mereka menggunakan sumber yang kita ada. Ini yang Prof Ridwan kata memasyarakatkan ilmu tadi.
dan pihak pemimpin sudah melihat kita berada di lapangan. Saya bernasib baiklah, saya katakan tadi. Sekarang misalnya saya menumpu kepada burung berhijrah yang akan datang ke Malaysia dalam perjalanan ke selatan. Jadi saya buat beberapa aktiviti seperti workshop bersama penduduk, bersama nelayan, apa masalah di pantai bersama nelayan dan peluang nelayan untuk menjadi burung dan sebagainya. Jadi bila kita melihat ada peranan bersama dengan pelajar kita dengan mereka. Jadi mereka menghormati. Selain dari mengadu kepada kerajaan, mereka juga mengadu semalam kalau keluar berita saya pergi kutip sampah dengan masyarakat, dengan nelayan di Pantai Remis. Dari situ banyak maklumat yang saya dapat, aduan-aduan mereka, dan saya pula memberi urusan panjang untuk memberi jawab soalan-soalan mereka. Jadi dia masyarakat, nelayan, ahli majlis, orang politik tempatan dan majlis kerajaan tempatan mengetahui sumbangan dan kepakaran kita untuk bersama mereka. Jadi perkara-perkara ini patutlah kita dalam kurikulum kita buat 2+2, 3+1, pergi ke industri, kita pergi ke masyarakat dan sebagainya. Tapi sejauh mana kita sendiri melaksanakan dalam masyarakat. Macam kita bercakap sekarang ni kan, di kalangan kawan-kawan kita yang mungkin percaya ke tidak yang saya bercakap ni. Jadi saya melihat, marilah bersama saya, paling kurang bersama Persatuan Pencinta Alam, yang mana kita dari semua bidang undang-undang, bidang perakaunan, ekonomi, dan turun ke Padang, turun ke Gelanggang, turun ke kawasan alam sekitar kita untuk bersama-sama memperjuangkan ilmu yang kita ada, keprihatinan kita ada, seperti bila kita bercakap tentang kita perlu oksigen yang percuma, kita perlu air yang percuma. Yang kita bayar sekarang ialah proses membersihkan air. Kita nak proses itu rendah, dan saya jangka tarif air akan naik apabila air permukaan kita makin kotor untuk kita tapis. Jadi macam mana kita sebagai Akademia Bestari ini yang mempunyai publication yang banyak yang dibaca oleh beberapa orang kawan kita, dan untuk bersama masyarakat agar mereka lebih lestari dalam kehidupan harian mereka sehingga ke generasi akan datang. Ini yang kita perlu pertahankan. Kalau tidak, kita dikalahkan oleh ahli-ahli perniagaan. Saya bagi contoh, saya selalu tanya soalan, kenapa perlu kita pakai mask? Kan? Ramai orang marah tak pakai mask, tak pakai topeng muka, ada yang kata kena pakai. Cuba jawab soalan, kenapa kita pakai? Ramai orang suka kita pakai dan paksa kita pakai kerana ini satu perniagaan. Dan begitu juga ramai orang tak kisah kalau kita buang merata-rata kerana itu adalah satu perniagaan. Tadi kalau saya tutup mute saya punya speaker tadi kerana bising dekat rumah saya ni, orang sedang membetulkan lampu jalan lampu jalan. Kebetulanlah masyarakat jiran saya ini orang yang rajin membuat aduan. Jadi malam ini ada satu operasi besar membetulkan semua lampu jalan di kawasan perumahan saya ni. Jadi perkara-perkara begini kita kena ada satu hubungan rapat dengan masyarakat. Saya nasihatkanlah, di universiti ni senang, saya baru bagi ucapan daripada pelajar baru. Saya kata you are very lucky. Sangat bernasib baik. You datang di universiti, kita yang buat pensyarah, yang buat kurikulum, yang buat sukatan pelajaran, pensyarah yang mengajar, pensyarah yang sama membuat soalan, pensyarah yang sama memeriksa kertas, pensyarah yang sama yang memberi markah, pensyarah yang sama juga yang menentukan ia dapat first class A, B atau C.
Itu yang kita jadi heran, kenapa kita perlu buat soalan, kita perlu suruh orang lain semak soalan kita, lepas tu kita bagi balik kat kita betulkan, lepas tu kita hantar kepada orang pula untuk simpan, padahal pada akhirnya kita yang akan beri soalan pada pelajar dan kita juga yang akan memeriksa dan akhirnya memberi markah. Itu satu kerja-kerja Abu Nawas yang saya rasa kita sedang ikut, yang menyebabkan kita pun jadi Abu Nawas juga. So this is perkara penting yang kita patut lihat sebagai pensyarah yang bestari. Mestilah kuat, mempunyai satu pendirian, satu pengetahuan yang kita boleh tunjukkan. Kalau pelajar tidak menghormati kita, sistem di universiti tak menghormati kita, masyarakat langsung tak pandang kita. Dan kita kena turun ke bawah bersama masyarakat, tunjuk kepakaran kita. Saya kalau tuan-tuan dan puan-puan semua nak bersama saya, senang saja. Hari boleh kata tiap minggu 2-3 kali saya akan membuat webinar seperti ini untuk bercakap kepada pelajar sekolah. Saya terkejut bila saya bercakap kepada pelajar sekolah, mereka big screen, tunjuk dekat skrin yang besar, pelajar duduk atas lantai dekat library tu, tengok saya punya ceramah. Saya ada 500 sekolah bersama saya, bayangkan kalau satu sekolah 1,000. Kita kena semua bersama saya. Kalau UT saya akan jumpa Prof. Idrus atau beberapa bulan kita dah tangguh, akan gerakkan UTHM. Kita akan gerakkan UNIZA, for example. Saya akan gerakkan semua 20 universiti di Malaysia ni bersama saya, supaya kita dapat turun ke bawah dalam bidang kita. Prof. Hilal, dia akan bantu saya dalam bidang undang-undang dan masyarakat tentang kesedaran konservasi atau perlindungan hutan ulu muda, termasuk berada Ani Syam juga akan bersama saya. Setiap daerah di Kedah itu UUM akan terlibat dan kita turun ke bawah untuk membantu. Jadi bagaimana dalam keadaan COVID-19 sekarang ini, kita macam mana kita boleh bantu rakyat. Itulah kalau Prof. Ridwan nak kata Akademia Bestari, Masyarakat Lestari, kita sebenarnya orang yang paling penting yang boleh turun ke bawah bersama masyarakat dengan ilmu yang kita ada. Okey, terima kasih. Baik, kalau boleh Prof. Mat, selain daripada sekolah, kita perlu libatkan juga belia-belia ni, Prof. Mat. Contohnya Youth Care Malaysia, YCM dan sebagainya. Saya boleh cerita Prof. Ridwan. Saya di sekolah, saya melatih pelajar untuk jadi sukarelawan dalam bidang alam semula jadi. Selepas mereka, kita panggil dia Kelab Pencinta Alam, KPA, Kelab Pencinta Alam di sekolah. Selepas mereka habis di sekolah, mereka masuk universiti. Dan orang-orang yang leaders yang kita bentuk di sekolah ini masuk universiti, kita buat KPA Youth. KPA Youth ni saya dah lancarkan pada 2012 dan kita mulakan aktiviti pada bulan 12 Hari Sukarelawan di UUM, Universiti Utara Malaysia. Kita tanam pokok, kita hijaukan. Itu yang Prof. Hilal dengan saudara Syam nak laksanakan. Kita buat di UUM, UIA juga kita buat benda ni, dan beberapa universiti lain lah, tak payah saya cerita. Jadi saya nak tunjuk bahawa kesinambungan daripada pelajar sekolah ke belia universiti, belia atau pelajar ni sangat penting, kerana mereka akan keluar dengan ilmu dan jawatan yang tinggi di kerajaan. Saya bangkitkan isu ni sebab sekarang ni kita nampak belia-belia kita ni, pertubuhan belia, dia aktif dalam aktiviti mereka membersihkan pantai, membersihkan kawasan perumahan dan sebagainya. Tapi mereka perlukan bimbingan, apa tu Prof. Mat, mungkin satu hari nanti kita boleh gabungkan supaya adanya generasi lama, generasi ilmuwan sebegini, dan dapat membimbing mereka dan seterusnya memberikan penanganan yang jelas supaya kerjasama pintar ini dapat diwujudkan. Baik, saya nak beralih kepada Prof. Idrus. Prof, kat sini tadi ruangan chat ini ada daripada sini ada Nazri, tak silap saya. From Nazri to everyone. Dia kata, saya nak baca sikit lah sebab soalan dia telah lontarkan di sini.
bagaimana sikap terbaik akademia dalam mendepani new norms. Prof Idrus, masih lagi soalan saya belum dijawab sepenuhnya. Saya sebutkan tadi budaya merujuk pakar tadi. Yang saya lontarkan pada Prof Mat, saya nak lontar pada Prof Idrus ya, supaya masyarakat, pemimpin membudayakan ilmu ini ya, sesuatu perkara yang berlaku itu dia merujuk kepada pakar. Mana kepakaran itu ada di institusi ilmu, iaitu ada dalam Akademia Bestari, ada di situ kan. Jadi Prof Idrus ya, dalam keadaan ini bagaimana kita nak gerakkan budaya ini supaya setiap keputusan yang kita buat itu bukan keputusan politik semata-mata, tetapi keputusan setelah merujuk kepada akademia yang Bestari ini, supaya kita dapat mewujudkan masyarakat yang benar-benar lestari ini. Dan kaitan dengan soalan yang ditanyakan tadi tentang peranan akademia dalam mendepani new norms ni, Prof Idrus, silakan. Okay, terima kasih Prof Ridwan. Saya rasa elok saya mulakan dengan apa yang perlulah bagi ahli akademik, ciri-ciri yang perlu bagi ahli akademik. Saya menggunakan akronim bijak. Ini selalu saya gunakan dalam kuliah saya pun saya gunakan. Bijak yang bermaksud yang pertama, B itu adalah berani, I itu ada ilmu, J adalah jati diri, A adalah amanah, dan K adalah kebijaksanaan. Jadi bila kita berhadapan dengan apa-apa cabaran sekalipun, sekiranya kita mempunyai 5 elemen ini, insya-Allah kita akan dapat mendepani dan juga menghadapi cabaran-cabaran tersebut dengan lebih yakin, dengan lebih dengan lebih selesa, kerana kita mempunyai ciri-ciri seorang pemimpin. Pemimpin itu tidak semestinya pemimpin dalam persatuan, pemimpin dalam masyarakat, tetapi pemimpin dalam diri masing-masing. Sebab apabila kita membuat keputusan, sekiranya kita mempunyai 5 elemen ini, maka keputusan yang kita buat itu sebenarnya telah dipertimbangkan, telah diberi pertimbangan yang sebaik yang mungkin. Sebelum kita berani menyuarakan pertimbangan kita ataupun keputusan kita itu. Kerana kita sebagai ahli akademik ini, sebenarnya kita mempunyai, seperti saya selalu pinjam daripada Datuk Omar Syokar Ali. Kita mempunyai 2 tugas utama sebagai pendidik, sebagai ahli akademik di universiti. Yang pertama adalah menjana ilmu dan yang kedua adalah menyebarkan ilmu. Itu adalah 2 tugas dan tanggungjawab utama kita sebagai seorang pensyarah di universiti. Jadi, untuk itu, maka kita sebenarnya ahli-ahli akademik di universiti ini, sekiranya kita mampu melaksanakan 2 perkara itu, kita sebenarnya telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita dengan baik. Cuma bagaimana kita melaksanakan itu yang ditentukan tahap sama ada kita telah mencapai yang dikatakan baik itu. Namun, ini adalah sebenarnya untuk melahirkan ahli akademik yang the so-called bestari ataupun yang baik ini. Ini merupakan tugas dan tanggungjawab universiti sebenarnya. Selain daripada kita memberikan autonomi sepenuhnya kepada ahli-ahli akademik, tetapi sebenarnya tugas dan tanggungjawab universiti. That's why di universiti kita dapati ada program-program yang dijalankan untuk menaikkan ataupun meningkatkan kemahiran ahli-ahli akademik di universiti-universiti. Dan bila kita bercerita tentang masyarakat pula, ada beberapa perkara. Disebutkan tadi tentang masyarakat tidak merujuk kepada ahli akademik. Kenapa masyarakat tidak menjadikan ahli akademik ini sebagai rujukan? Sebenarnya bila kita ingin masyarakat melihat ahli-ahli akademik itu sebagai pusat rujukan mereka, maka kita perlu sebenarnya melahirkan. Ini saya sebut tadi, tema kali tahun ini adalah bagus sebab kita sebenarnya perlu melahirkan masyarakat yang lestari. Masyarakat yang lestari tadi, kalau secara ilmiahnya Prof Hilal tadi telah menyebutnya, mungkin berdasarkan kepada Oxford Dictionary dan sebagainya. Tapi bagi saya, melahirkan masyarakat lestari itu adalah melahirkan masyarakat yang prihatin, yang pertama. Yang boleh mengambil berat tentang apa yang berlaku di sekelilingnya. Mengambil berat tentang apa yang berlaku
kepada masyarakat, kepada ahli keluarganya, kepada masyarakat sekelilingnya, kepada alam sekitar. Ini masyarakat yang salah satu daripada ciri-ciri masyarakat prihatin, masyarakat lestari. Kemudian yang keduanya adalah masyarakat yang cintakan negara, cintakan organisasi. Sekiranya kita boleh melahirkan masyarakat cintakan negara dan cintakan organisasi, maka kita sebenarnya sedang melahirkan masyarakat yang lestari. Dan akhir sekali, kita kalau dalam Malaysia ni, perkara yang kita harapkan daripada masyarakat, melahirkan masyarakat lestari ini adalah masyarakat yang boleh hidup bersama dan harmoni. Ya? Harmoni bermaknanya kita tidak cepat melata, kita tidak cepat melakukan sesuatu yang tidak baik di antara kaum dan sebagainya. Ini adalah masyarakat lestari yang diidamkan di Malaysia sebenarnya. Jadi bila kita melahirkan masyarakat lestari, maka barulah kita boleh sebenarnya mengharapkan mereka ini menjadikan ahli-ahli akademia ini ataupun ahli-ahli akademik ini sebagai pusat rujukan. Kerana pada pandangan saya, struktur dalam masyarakat yang mampan, masyarakat yang dikatakan lestari itu mempunyai beberapa ciri, iaitu yang pertama sekali golongan ilmuwan. Ya. Perlu ada golongan ilmuwan dalam masyarakat tersebut. Kalau di Malaysia ini kita boleh katakan golongan ilmuwan itu adalah guru-guru, pensyarah-pensyarah ataupun ustaz-ustaz. Mereka mempunyai peranan mereka masing-masing. Jadi dengan adanya golongan ilmuwan ini, maka masyarakat tersebut akan terpimpin dari segi mindanya, dari perbuatannya dan juga dari bagaimana mereka bertindak. Yang keduanya, masyarakat yang lestari ini atau masyarakat yang mampan ini perlu ada pemimpin. Ya. Jadi untuk masyarakat yang mempunyai yang kita sebutkan masyarakat yang mempunyai pemimpin ini, kita sebenarnya dalam struktur di Malaysia ini kita telah ada masyarakat yang merupakan pemimpin, dari golongan pemimpin. Ketua kampung, ya, kita ada penghulu dan kita ada ahli-ahli politik dan juga kita juga ada ketua-ketua belia yang merupakan pemimpin dalam masyarakat. Dan ini mahu ataupun tidak, kita perlu mengakui bahawa mereka ini mempunyai peranan mereka untuk menjadikan, untuk mewujudkan satu masyarakat yang lestari dan mampan. Dan yang ketiganya, yang perlu ada dalam masyarakat yang mampan atau lestari ini ialah pakar motivasi. Perlu ada pakar motivasi dalam masyarakat kita. Kerana apa? Kerana dalam masyarakat kita ni sekiranya tidak ada mereka yang merupakan pakar motivasi yang boleh menjadi moderator dalam apa-apa masalah dalam masyarakat itu, kita akan dapati masyarakat itu akan mudah dipengaruhi dan kucak-kacir. Ya. Yang keempat, yang ini yang kita perlu wujudkan. Ya. Dan kalau kita lihat di negara-negara seperti di China, di Korea, di Jepun, masyarakat ini telah wujud. Ya. Masyarakat usahawan. Ya. Golongan usahawan perlu ada dalam masyarakat kita. Kerana mereka inilah juga yang akan memacu ekonomi dan memacu golongan-golongan muda untuk terus menjadi generasi pelapis yang akan memacu pembangunan ekonomi negara. Dan yang seterusnya ialah golongan belia. Ya. Kita perlu ada golongan belia. Dan kenapa golongan belia ni perlu? Kerana golongan belia ni merupakan generasi pelapis kepada mereka seperti saya ni lah. Umur dah 60-an. Jadi kita dah melalui pelbagai proses. Dan golongan belia ini merupakan generasi pelapis yang akan menggantikan kita sebagai pemimpin, sebagai penjana ekonomi, sebagai usahawan, sebagai ilmuwan. Dan mereka ini perlu kita latih. Ya. Kita perlu rancang untuk menjadikan mereka ni pelapis kita. Dan akhir sekali, yang ini yang disebut oleh Prof. Ridwanti tadi, iaitu pakar rujuk. Ini dalam masyarakat kita juga kita perlu ada pakar rujuk. Ya. Siapa yang pada ketika ini, kalau kita tanya diri kita lah di dalam masyarakat ataupun dalam kumpulan kita, dalam kampung kita, dalam taman kita, siapa kita jadikan sebagai pakar rujuk untuk apa-apa masalah, apa-apa perkara yang kita hadapi. Tentunya pakar rujuk ini tidak tertakluk kepada mereka-mereka yang punya ilmu sahaja ataupun mereka yang punya kedudukan yang tinggi dalam masyarakat ataupun mereka yang mempunyai kedudukan tinggi dalam organisasi, tapi mereka yang kita anggap sebagai berpengalaman, berilmu dan juga
merupakan ayah-ayah kita, pakcik-pakcik kita, datuk-datuk kita yang telah melalui pelbagai proses dalam kehidupan mereka. Dan mereka inilah merupakan pakar rujuk. Dan mereka inilah juga yang akan memberikan kita nasihat-nasihat berguna. Jadi, di manakah kita sebagai pensyarah ataupun ahli akademik di universiti? Adakah kita letakkan diri kita sebagai ilmuwan semata-mata ataupun letakkan kita sebagai pemimpin, pakar motivasi ataupun kita sebagai pakar rujuk? Jadi kalau kita letakkan diri kita di beberapa tempat dalam struktur organisasi atau struktur masyarakat kita, maka saya percaya bahawa kita boleh berperanan, ahli-ahli akademik boleh berperanan dengan baik. Kerana ahli-ahli akademik ini tidak semestinya menjadi ilmuwan semata-mata. Kalau kita menjadi ilmuwan semata-mata, maka akhirnya kita tidak akan dapat menyumbang dengan baik kepada masyarakat. Kerana apa? Kerana masyarakat, ini Prof. Ridwan bagi sedikit masa sikit. Kerana masyarakat sebenarnya memerlukan lebih daripada apa yang kita buat. Pensyarah-pensyarah ahli-ahli akademik di universiti, kita selalu dengar sibuk menggubal silabus, menggubal kurikulum, sibuk dengan penerbitan kertas kerja, betul lah, menulis jurnal. Tetapi masyarakat sebenarnya memerlukan lebih dari itu. Mereka tidak memerlukan kertas kerja kita semata-mata. Mereka tidak memerlukan silibus kita tu atau kurikulum kita. Yang memerlukan silibus kurikulum kita tu adalah pelajar-pelajar kita. Tetapi mereka memerlukan apa? Memerlukan kita di kala mereka mengalami banjir contohnya. Memerlukan kita apabila berlaku kemarau. Memerlukan kita apabila mereka menghadapi masalah sumber air minum contohnya. Maka orang-orang seperti Prof. Ahmad Ismail tadi diperlukan. Apabila mereka menghadapi pencemaran, contohnya macam jerebu, ahli-ahli ilmuwan atau ahli-ahli akademik diperlukan pada ketika itu sebagai pakar rujuk, sebagai mereka yang boleh membantu untuk menyelesaikan masalah. Apabila masyarakat ini mengalami kemiskinan, isu-isu kemiskinan, di mana ahli-ahli akademik? Maka di sinilah perlunya ahli akademik menonjolkan diri, meletakkan diri mereka di tempat yang betul agar kelihatan. Di sini visibility kita diperlukan. Dan juga apabila berlaku isu-isu kesihatan seperti pandemik COVID-19 ini, yang ini juga memerlukan ahli-ahli akademik. Dan saya, alhamdulillah, saya bersyukur dan mengucapkan tahniah kepada ahli-ahli akademik di kebanyakan universiti yang telah turun padang. Tadi sebut Prof. Ahmad Ismail sebut bahawa akademia perlu turun padang. Memang ahli-ahli akademik kita ni hebat-hebat belaka. Mereka turun padang, mereka membantu frontliners untuk menangani isu pandemik COVID-19. Dan akhir sekali yang saya lihatlah, masyarakat memerlukan ahli akademik ni apabila berlakunya isu atau timbulnya isu-isu keselamatan seperti isu-isu keselamatan berkaitan dengan makanan, berkaitan dengan keselamatan jalan raya, pengangkutan dan sebagainya. Jadi, adakah benar bahawa universiti-universiti ini syok sendiri dengan apa yang mereka lakukan? Saya 100% tidak bersetuju dengan headline yang pernah diterbitkan dalam berita harian dulu di bahagian depan mengatakan bahawa universiti syok sendiri. Saya percaya bahawa ahli-ahli akademik ini jika diperlukan mereka akan datang dan membantu ahli-ahli masyarakat kita dalam apa keadaan sekalipun. Kerana pada mereka, selagi sumbangan mereka boleh berikan kepada masyarakat, selagi tenaga mereka diperlukan, selagi idea mereka diperlukan, mereka akan datang dengan ikhlas hati, dengan sebaik yang mungkin. Cuma kadang-kala ahli-ahli akademik ini, mereka ni tidak suka menonjolkan diri sebab bimbang dicop sebagai cuba nak menonjol-nonjol dan memandai-mandai. Yang ini satu perangai ahli akademik di universiti yang saya lihat daripada dulu sampai sekarang. Ada yang merasakan dia tidak mahu dicop begitu. Tetapi saya percaya dengan masyarakat yang telah semakin matang sekarang ini, mereka tidak menganggap bahawa ahli akademik yang datang memberi secara sukarela ingin bantu masyarakat akan dicap sebagai mereka yang cuba memandai-mandai dan cuba menonjolkan diri untuk tujuan-tujuan tertentu. Dan insya-Allah saya percaya bahawa ahli akademik
walaupun kalau saya katakan pada masa hadapan, tetapi sebenarnya telah berlaku masa-masa lepas, akan dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan sebaik yang mungkin sekiranya diperlukan. Kerana di semua universiti telah terdapat University Community Transformation Center, UCTC, dan ini adalah salah satu daripada saluran di mana universiti ataupun ahli-ahli akademik di universiti dapat menyumbang kepada masyarakat, insya-Allah. Baik, terima kasih Pak Idrus. Saya tak nafikan Pak Idrus, tidak semua ahli akademik ini yang apa itu, yang Pak Idrus sebutkan tadi syok sendiri kan. Tapi Pak Idrus ada sekumpulan yang syok sendiri kan. Dia jadi kumpulan elit. Ini yang kita tak nak ni. Dia jadi kumpulan elit, ada kadang-kadang bila dah naik pangkat sikit, pegang jawatan paling tinggi dan sebagainya, dia ada grup-grup elit dia. Ini yang kita tidak mahu wujud, Prof. Idrus. Kita tak nak nanti satu hari akademia dipandang serong. Cuba tengok akademia di barat. Di universiti dia hebat. Di taman perumahan, dia hebat juga Pak Idrus. Dia menjadi pakar rujuk, dia dihormati, dia bermasyarakat dan sebagainya. Tidak wujud kumpulan-kumpulan elitis ini. Pak Idrus, bila dibangkitkan dia, saya suka je provoke benda-benda begini kan. Baik. Ya, tapi ni Prof Ridwan saya cuba sukalah selalu menyebut perkara ni. Sebenarnya ahli akademik ini adalah merupakan satu spesies yang agak unik lah. Kenapa saya katakan spesies yang agak unik? Sebab pengalaman saya lah, saya melihat ahli-ahli akademik ni dia boleh berubah sekelip mata. Menjadi seorang yang hebat, kemudian tiba-tiba menjadi seorang yang tiba-tiba pendiam, daripada seorang yang peramah, tiba-tiba boleh menjadi seorang yang melambung tinggi dia punya keduduk, dia punya pemikiran dia. Tetapi apa-apa pun, kadang-kala seperti yang selalu orang sebutlah, kerana setitik nila habis susu sebelanga. Saya suka melihat bahawa bukannya beberapa orang ini sebenarnya boleh menjadi contoh, tetapi sebenarnya kalau kita melihat secara umumnya, kebanyakan ahli-ahli akademik di universiti di Malaysia ini adalah mereka yang down to earth, yang memberikan sumbangan tanpa mengira penat dan lelah, dan contohnya macam saudara moderator sendirilah, ke mana-mana memberikan motivasi, memberikan ceramah, berkongsi ilmu dengan masyarakat. Ini satu yang luar biasa bagi saya lah untuk ahli-ahli akademik yang sebegini. Cuma memang betul, saya tidak nafikan ada ahli-ahli akademik yang memang mempunyai kelakuan yang saya kata tadi tidak tergolong dalam akronim bijak tadi. Kerana mereka ini mungkin terlupa bahawa mereka itu wujud kerana masyarakat, kerana tanpa masyarakat mereka tidak boleh berada di tempat mereka sekarang. Betul Pak Idrus. Saya bangkitkan ini supaya kita jangan rendahkan. Jangan sampai masyarakat memandang rendah kepada ilmuwan. Yang orang kata ilmu penuh di dada itu. Baik. Prof Hilal selaku orang yang berlatar belakangkan undang-undang. Tadi Prof Idrus ada sebutkan tadi. Saya suka je ambil apa yang dia kata. Dia kata nak lahirkan masyarakat yang cintakan negara. Kemudian disebutkan tadi masyarakat yang hidup bersama aman harmoni. Saya petik itu. Satu pandangan yang sangat baik. Satu perkara yang nak cintakan negara, nak hidup aman harmoni, dia kena ada paksi dia. Prof Hilal Prof Hilal ada situ kan. Ni sebab di undang-undang tu. Paksi dia ialah kalau kita hidup bernegara, nak lahirkan sebuah negara bangsa, nak hidup aman harmoni, paksi dia adalah perlembagaan negara kita. Itu yang menjadi tunggak kita daripada dulu sampai sekarang ini. Jadi Prof Hilal, saya nak minta dalam mewujudkan masyarakat lestari ini, perlukah sesebuah masyarakat itu berpegangkan kepada tunggak ini, iaitu perlembagaan ini, supaya kita dapat hidup aman harmoni dan masyarakat yang lestari dapat diwujudkan. Dan minta maaf Prof Hilal, saya nak baca sikit soalan daripada Abdul Rahim Awang UTIMAS. Kalau dapat dijawab sekali lah. Dia kata Abdul Rahim Awang UTIMAS,
saya sebut nama je. Kalau gelaran tak sebut tu minta maaf lah. Saya akan sebut nama tu. Mungkin ada profesor, ada doktor tu, tapi saya kalau saya tak sebut tu maafkanlah. Dia kata kelestarian bukan hanya pada persekitaran, tetapi meliputi perubahan dan pendekatan. Jadi kan sikap perlu dimulakan pada peringkat sekolah, peringkat rumah serta peringkat universiti. Putus pula. Prof Hilal. Prof Hilal dengar Putus ke? tu. Dengar putus-putus. Kereta api lalu tu, kereta api lalu. Alamak. Penekan kereta api tu. Prof Hilal jawab. Ya. Apa soalan? Dia? Soalannya. Soalan tadi tentang pasak tadi, paksi yang saya sebutkan tadi, kaitkan dengan apa yang Prof Idrus sebutkan tadi. Dan juga soalan yang ditanyakan oleh rakan kita Abdul Rahim Awang daripada UTMAS, Prof Hilal. Dengar tak? Sila. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Perlembagaan. Jadi saya melihat Perlembagaan Malaysia ni dia merupakan satu nakhoda dan organ-organ satu kenyataan yang penting bagi tanpa ada satu perlembagaan yang bagus, yang praktikal dan tahan di zaman, kita tidak akan mampu dapat membina satu negara dan masyarakat yang harmoni tenteram. Bila masyarakat dan negara itu tidak harmoni dan tenteram, jadi memang sukar bagi kita untuk mengadakan apa-apa projek, apa-apa program bagi membangunkan masyarakat. Jadi tujuan perlembagaan ini adalah untuk memastikan pasak-pasak negara itu, organ-organ negara itu jelas dan fungsi-fungsi organ itu dapat dilaksanakan dengan mungkin bagi menjayakan Malaysia. Saya percaya tanpa ada perlembagaan itu, rancangan Malaysia tidak dapat dilaksanakan. Pelan pembangunan pengajian tinggi tidak dapat dilaksanakan sebab dia tidak ada rule of law. Dia tidak ada kedaulatan undang-undang. Dia tidak ada orang yang bertanggungjawab untuk menjalankan kerja tu. Jadi perlembagaan itu amat penting untuk menentukan siapa yang berfungsi A, siapa yang berfungsi B, laksanakan C, siapakah yang pula perlu menerima beban untuk menjalankan kerja-kerja dan program bersifat D. Jadi perlembagaan itu amat penting lah. Sekiranya tidak, dia akan kocak-kacir. Dan saya percaya kerajaan Malaysia ini, sistem yang kita telah laksanakan selama 60 tahun lebih sejak merdeka ini adalah salah satu sistem yang berjaya di dunia. Kalau kita lihat di negara-negara selain Malaysia, saya percaya banyak masalah yang berlaku dalam memastikan keselamatan, memastikan kelicinan pentadbiran negara itu disebabkan oleh wujudnya pihak-pihak yang tidak melaksanakan hak-hak dalam perlembagaan itu sendiri. Dan kalau kita lihat cabaran utama kita sekarang ni adalah COVID-19. Kalau kita bandingkan Malaysia dengan negara jiran, negara jiran, kita dapat lihat suasana negara kita lebih terkawal. Kepercayaan rakyat kita kepada pemerintah kita tu saya rasa besar dan baik. Dan masyarakat kita ni mempunyai disiplin yang baik sehingga kita dapat mengawal. Satu masa dulu mungkin sebulan lepas, sekarang ni tengah meningkat disebabkan ada peristiwa yang di luar kawalan kita. Dan saya hasil daripada harmoni kita dapat mengawal pandemik ini pun daripada kesan daripada paksi itu sendiri, itu perlembagaan itu sendiri. Itu pandangan saya. Jadi perlembagaan di Malaysia ini
memang perlembagaan ini mungkin 100% terbaik, mungkin tidak. Tapi 90%, 95% adalah terbaik. Jadi masa ke semasa mungkin kita boleh adjust supaya dasar kita ini dapat memberi kita satu initial dan juga kesan yang lebih baik berdasarkan keperluan dan kehendak masyarakat dan negara. Kalau 60 tahun lepas, kedudukan negara kita dan masyarakat mungkin memang berbeza. Dah sekarang tahun 2020 ini keadaan sosio-ekonomi politik mungkin sudah berbeza. Mungkin di situ tu kemungkinannya perlu juga di-adjust supaya dapat memastikan pembangunan negara itu berjalan terus tanpa mewujudkan keucar-kacir dan setiap rakyat itu mendapat keamanan, makmur dan berjaya. Itu pandangan saya. Prof Hilal, saya nak tanya sikit Prof Hilal ni. Bila bercakap soal apa tu, sentuh sikit tentang COVID-19 tadi kan, Prof Hilal, dengar boleh dengar ya? Ya. Prof Hilal, dalam keadaan sekarang ni kita diuji dengan mungkin gelombang kedua COVID-19 dan sebagainya kan. Masa ni lah kita nak buat pilihan raya, masa ni lah kita nak merebut jawatan Perdana Menteri. Prof Hilal, ini bukan soalan politik pun, tetapi saya kira apabila kehidupan lestari masyarakat sudah terjejas, ketika itu ilmuwan kena bersuara. Betul tak Prof Hilal kan? Betul. Kita tak boleh jadi ilmuwan bisu ataupun Prof Hilal, saya selalu sebut Akademia Bestari ini dia mesti berani mengutarakan pandangan. Betul Prof Hilal kan? Kita lihat hari ini kita diuji dengan pandemik COVID-19. Betul kan? Dan macam inilah kita nak buat pilihan raya walaupun tidak sepatutnya lagi kita buat. Masa inilah kita nak bercakap soal ada majoriti menjadi Perdana Menteri. Boleh sentuh sekali supaya ilmuwan dapat merasakan kepada pemimpin ini supaya buat sesuatu itu fikirkanlah soal rakyat, fikirkanlah soal masyarakat. Prof nak sebut sikit. Saya cubalah. Bagi saya ni pandangan peribadi. Ya. Jadi prioriti kita adalah COVID-19. Betul. Kita punya keutamaan. Kita perlu menyelesaikan masalah COVID-19 ni secepat mungkin dan sebaik mungkin yang kita boleh, yang semampu kita. Jadi di sini masyarakat, saya menyerulah setiap golongan masyarakat dan ahli politik supaya bertanggungjawab. Perlu bersifat sabar, sabar dan melihat kita kena melihat perkara besar, the big picture itu sendiri, the big picture tu. Dengan bila kita melihat big picture itu, sekurang-kurangnya kita akan dapat satu idea atau buah fikiran perkara ni patut tak patut, sesuai ke tidak untuk kita lakukan perkara ini. Memang mengikut school of thought ini, buat macam ni, tapi kita kena lihat big picture tu, the bigger picture tu. Perjalanan jauh kita itu bagaimana? Jangan kita melihat satu perkara yang kecil. Bila kita melihat satu perkara kecil, itu yang kita nampak tu berlakunya clash ataupun masalah di situ. Kita pun melihat big picture. Sekarang ni keutamaan kita adalah COVID-19. Kita kena menahan diri kita supaya bersifat sabar. Kita sama-sama memastikan seluruh negara kita selamat dan bersih daripada virus COVID-19 ni. Itu pandangan saya secara pribadi. Baik Prof Hilal. Baik, kita beralih kepada Prof Mat. Prof Mat. Prof Mat kan? Dengar. Prof Mat. Ya. Dengar kan? Baik Prof Mat. Saya nak lanjutkan balik perbincangan kita tadi. Tema tahun ini kita pilih, kalau tahun lepas Akademia bersama masyarakat, tahun ini Akademia Bestari Masyarakat Lestari. Memang kesinambungan itu ada, Prof Mat ya. Saya sebutkan tadi, bestarinya Akademia ini bukan sahaja pada ilmunya, tetapi pada keberaniannya berkata benar walaupun pahit, Prof Mat ya. Prof Mat. Ya. Prof Mat, berkata benar walaupun pahit. Saya selalu sebut, Akademia ni jangan dia berani
Jangan dia berani bila dia pencen aja. Tu macam kena kat saya tu. Rahmat, dia Tapi you kena sayang saya tahu. dia tak boleh tiba-tiba berani bila dah pencen. Saya minta Akademia Bestari ni daripada mula dia memilih apa tu kerjaya Akademia, maknanya sampai ke pencen dia kena berkata benar. Rahmat ya, kita kena jujur pada ilmu. Kalau tidak mana mungkin apa tu kita boleh melahirkan masyarakat yang bestari. Baik, kita ada lebih kurang dalam tak sampai pun setengah jam lagi, Prof. Mat ya. Kalau boleh, Prof. Mat kita sambung sikit bicara kita. Tadi Prof. Mat nampak tak apa yang saudara Abdul Rahman Awang tanya soalan tu, Prof. Mat? Cuba kat chat tu ada kan? Ada. Dia masih belum dijawab. Dia kata memang. Dia kata klasteran itu bukan hanya pada persekitaran, tetapi pada sikap dan juga pendekatan manusia. Kalau boleh Prof. Mat kaitkan sikit, Prof. Sila. Terima kasih. Tu bagus tu. Saya pun dah jawab sikit tu. Dekat apa tu message tu. Saya kebetulan lah saya pernah 20 tahun Prof Ridwan saya pergi Jepun. Saya ingat model Jepun tu kita bercakap saja, kadang-kadang kita tak ikut. Kita pergi Jepun kita tak ikut. Kita buat look east policy, dasar pandang ke timur. Kita hantar pelajar-pelajar kita yang bagus, tetapi kita tidak minta mereka membawa balik budaya-budaya yang bagus. Sebab itu sampah kita masih buang merata lagi. Kita tak kutip pun sampah yang kita buang. Jadi nilai murni, bagaimana Jepun membentuk jati diri dan nilai murni itu, memang saya setuju dengan nota yang diberikan oleh saudara Rahim ni. Kita tidak pun melihat bagaimana kita laksanakan program kita. Sebenarnya kurikulum kita ni saya selalu katakan banyak kali di banyak tempat bila orang kata model Finland, model UK, Amerika, macam-macam lah, Jepun, kita sebenarnya kita macam kita ayak masukkan semua tepung dalam satu ayak dan kita ayak yang bawah tu adalah yang kita tiru. Tetapi kita tak laksanakan. Kita tukar kurikulum, sistem pengajaran tak betul. Lepas itu kita buat PIBG, Satuan Ibu Bapa, kita tak laksanakan dengan baik. Saya cubalah sedaya upaya. Saya pernah jadi pengurusi atau yang dipertua PIBG. Saya pernah terlibat dengan MAPIN, Majlis Pemaukatan Ibu Bapa. Saya pernah terlibat semasa kita nak mencanangkan tentang sains, education, pendidikan sains nak tingkatkan. Dulu semasa lamalah menteri lama dulu, kita cuba nak canangkan. Tetapi sampai sekarang bolehlah siapa yang berminat bersama saya, kita masih lagi sedang nak mencadangkan kepada kerajaan untuk memenuhi kita tengok dekat dinding-dinding sekolah tu, apa dipanggil tu, dasar pendidikan kebangsaan tu. Kalau tengok Jerry, Prof Ridwan ingat tak Jerry, jasmani, rohani, emosi dan sebagainya kan? Lepas tu kita bercakap tentang hubung kait dengan pencipta, dah ada. Dalam kurikulum pun selalu kita bincang benda tu, tetapi dari segi pelaksanaannya tak ada. Kita bercakap tapi tidak, mungkin kita tak faham ataupun jauh sekali kita nak menghayati. Saya bernasib baiklah, saya cuba, dan sekarang ni kita sedang menyediakan satu kertas untuk mencadangkan kerajaan satu perubahan tentang bagaimana kita nak mencapai 60-40 nisbah sains, kerana kita memerlukan berapa juta ahli-ahli sains di negara sebelum kita menjadi negara maju. Ini yang kalau kita hantar ke Jepun tu, kita hantar ke Jepun, minta balik supaya mereka dapat bekerja dengan industri, mereka menjadi jurutera, mereka menjadi satu mengamalkan budaya kerja yang baik seperti yang kita lihat di Jepun. Benda-benda begini. Dan sekarang kita tengok pula Jack Ma pula kempen. Dulu kita cakap tentang mesin lebih pandai daripada manusia.
sekarang ni kita mahu manusia yang lebih pandai daripada mesin dan control the machine. Ini satu cabaran dengan IR 4.0, dengan 5G dan sebagainya. Bagaimana yang kita cakap kelestarian budaya, kelestarian hubungan masyarakat manusia dengan manusia itu dapat diteruskan. Kalau sistem kurikulum kita tidak baik, kalau kita pensyarah di universiti tidak menimbang konflik antara pakar-pakar dalam pendidikan dengan pakar-pakar dalam bidang kebudayaan contohnya. Bagaimana kita menyediakan kurikulum dan pelaksanaannya untuk menghasilkan manusia yang kita mahukan. Sebab tu kalau kita tengok sekarang kita konflik. Dulu-dulu orang nak tanam pokok yang mudah. Tanam saja pokok yang mudah. Tapi sekarang ahli-ahli landscape kita sudah mempunyai fikiran yang berbeza. Ilmu yang lebih, jati diri yang mungkin lebih tinggi, yang praktikal. Mereka mencadangkan tanam pokok-pokok yang mempunyai nilai-nilai negara kita. Ini satu contoh lah yang saya boleh bagi. Banyak aspek dari segi kelestarian alam sekitar sahaja, dari segi kelestarian kehidupan kita, budaya dan sebagainya. Semuanya kita kena masukkan. Tapi adakah ini kita boleh bertahan dengan teknologi sekarang? Kita pergi rumah orang pun tak bersembang dah sekarang. Masing-masing pegang handphone. Kita bawa isteri kita keluar berbulan-bulan madu. Makan pun dah orang kata apa tak sembang dah. Salah ambil sudu dah sebab tangan di telefon. Macam mana kita nak mengenai budaya ini semua? Jadi jati diri kita, apa yang kita cakap tadi, kejujuran kita pada ilmu yang kita kaji itu, kita kena zahirkan, kena tunjukkan melalui amalan kita. Kita boleh gunakan pelajar yang kita latih selama 3 tahun, 4 tahun sebelum bergraduat supaya mereka menyambung apa yang kita adakan. Sebab itulah yang soalan-soalan tadi COVID-19 dengan pilihan raya timbul, isu-isu politik semasa timbul, kerana kita hilang fokus. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan, kita tidak mempunyai jati diri yang jelas. Jadi kita dibawa oleh angin, oleh ombak dan sebagainya. Kalau konkret kita itu kuat, kita boleh bertahan dengan ombak yang kuat. Orang Terengganu tahulah pantai dia asyik dia berubah. Kerana ombak datang dari 2-3 arah sehingga kerajaan rugi berjuta-juta untuk membuat benting penahan ombak. Jadi benda-benda macam inilah kita kena lihat supaya kita on the ground dengan ilmu yang kita ada. Dan kita tidak bercakap selepas pencen saja seperti Prof. Ridwan kata, kita cakap senada daripada dulu, kini dan selamanya. Kerana kita bercakap berasaskan kepada fakta, berasas kepada ilmu yang kita ada, berasas kepada pengalaman dan kajian yang kita lakukan. Saya rasa itu sangat pentinglah. Terima kasihlah Prof. Ridwan tanya soalan-soalan tu. Sebab saya rasa semua pensyarah mesti mempunyai yang kita selalu kempen kepada pelajar, jujur ilmu, jangan duk copy copy paste daripada paper lain dan kita publish kat jurnal lain. So benda-benda macam ni kita kena jujur dan kita betul-betul mengamalkan ilmu yang kita ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mat. Saya tekankan perkara ni sebab tema kita Prof. Mat, Akademia Bestari Masyarakat Lestari. Bila kita sebut Bestari itu, betul lah dia perlu jujur pada ilmu dia. Baru dia mengalir ilmu ni Prof. Mat. Kalau dia orang kata nak berkat, bukan? Kita kena jujur, kita kena amanah Prof. Mat, betul kan? Baru dia boleh mengalir kepada anak-anak kita, kepada pelajar-pelajar kita. Kalau tidak, susah kita. Baik. Saya nak beralih kepada Prof. Idrus. Kita ada sikit masa lagi, tak ada lebih kurang 15 minit je sebelum kita tutup program ni. Prof. Idrus, daripada bawah ada soalan pada saudari Zaleha Kasim situ. Dia bukan soalan tapi satu statement, tapi dia menarik perhatian saya lah bila sebut tentang Akademia Bestari Masyarakat Lestari. Dia kata bakti siswa di zaman 70-an 80-an. Saya ingat lagi sampai sekarang istilah OPKIM. OPKIM ni Operasi Hikmat Masyarakat. Ini zaman kita dulu. Maknanya kalau dulu kita sebagai pelajar, saya ingat lagi kita pergi ke kampung-kampung,
kita bagi servis kepada komuniti, kepada masyarakat. Kita ada program anak angkat, maknanya pelajar ada program dengan keluarga di situ, masyarakat di situ, dia gotong royong dan sebagainya. Prof Idrus, saya nak lontarkan persoalan ini. Perlukah dibangkitkan balik program-program sebegini agar mereka yang berada di Menara Gading itu benar-benar bermasyarakat, Pak Idrus? Okey, terima kasih. Ya. Soalan yang saya rasa ramai di antara kita akan menjawab, ya, perlu. Tetapi bagi saya, apa yang kita sebenarnya lakukan di universiti ni adalah satu kesinambungan daripada apa yang berlaku di sekolah, di peringkat sekolah dulu. Di mana kalau kita lihat di peringkat sekolah dulu, kita digalakkan untuk berpersatuan. Ya. Even ada persatuan bahasa Malaysia, persatuan bahasa Inggeris, kemudian kita ada persatuan drama, persatuan seni lukis dan sebagainya. Ini adalah satu cara di mana sistem pendidikan kita melalui sekolah-sekolah mendidik anak-anak kita ataupun bakal pelapis generasi baru ini untuk dilatih sebagai pemimpin dan pada masa sama sebagai pengikut. Ya. Tidak semua orang, kalau ada 200 orang tu semua akan jadi ketua dalam mana-mana persatuan, kan. Mesti ada yang akan jadi ketua, akan jadi jawatan kuasa dan akan jadi ahli saja. Jadi kita sebenarnya telah dilatih untuk berpersatuan daripada awal pendidikan kita di sekolah-sekolah. Kerana apa? Kerana kalau kita pernah dengar lah, good followers will generate good leaders. Ya. Jadi kalau kita nak menjadi pemimpin yang baik, sebenarnya kita perlu menjadi pengikut yang baik. Ya. Tak semua orang akan dapat berkesempatan untuk menjadi Perdana Menteri contohnya, kan. Tapi sekiranya kita tidak jadi Perdana Menteri, adakah kita perlu untuk menjadi orang yang memburuk-burukkan Perdana Menteri contohnya? Jadi kalau kita menjadi pengikut, adakah kita perlu menjadi pengikut yang cuba memburuk-burukkan ketua-ketua kita, pemimpin-pemimpin kita? Ini adalah latihan yang kita telah diberikan daripada zaman saya bersekolah tahun 1960-an sampailah saya masuk ke universiti. Kita masih lagi dilatih untuk menjadi pengikut dan menjadi pemimpin. Saya semasa saya melanjutkan pengajian di Korea, seperti yang disebutkan oleh di Prof Mat tadi, Prof Ahmad Ismail. Semasa di Korea, saya sebenarnya pada peringkat awal bila saya sampai, saya hanya jadi ahli saja. Walaupun saya sebelum itu telah bekerja aktif sebagai setiausaha persatuan, pengurusi persatuan dan sebagainya di Malaysia. Tapi bila saya pergi ke Korea, saya menjadi ahli dan dalam masa 6 bulan, saya telah tiba-tiba dicadangkan untuk menjadi setiausaha agung kepada Persatuan Pelajar Malaysia Korea. Kerana mereka melihat bahawa mereka memerlukan saya sebagai salah seorang daripada ahli exco mereka. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa lantik saya padahal saya baru datang, baru 6 bulan, bahasa Korea pun belum lagi mantap lagi. Mereka kata mereka memerlukan seorang pemimpin, seorang yang boleh memberikan pandangan dan juga menggerakkan aktiviti-aktiviti. Dan ini adalah sangat penting. Dalam berpersatuan, sesuatu yang penting ialah kita perlu mempunyai sumber manusia, resource person, yang boleh menggerakkan aktiviti-aktiviti. Presiden ataupun timbalan presiden, naib presiden ataupun orang-orang yang besar-besar ni, mereka ini adalah orang yang memberikan visi dan mencadangkan bagaimana perancangan perlu dilakukan, tetapi pelaksanaannya perlu dilakukan oleh pihak bawahan. That's why kita sebagai pengikut sebenarnya mempunyai peranan yang lebih besar berbanding dengan pemimpin-pemimpin, iaitu untuk melaksanakan implement sesuatu yang telah dirancang. Jadi jangan ingat bahawa kita sebagai followers, maka kita ni kira, kalau orang selalu gunakan perkataan tu, kuli lah, kuli batak, kan. Itu sebenarnya bukan itu sebenarnya gambaran yang sepatutnya kita ada. Kita sepatutnya menjadi
pengikut yang akan menjadi pelaksana kepada program-program yang dirancang oleh ketua-ketua kita. Oleh kerana itu, kita perlu jelas bahawa dalam apa-apa pun pasukan pasukan tentera ke dalam apa-apa pasukan bola sepak ke, yang penting memang betul kita akui, yang penting kita perlu ada general. Sebab general itu adalah pemimpin. Tetapi kalau generalnya ramai, askarnya sikit, bayangkan siapa yang akan berperang. Tak ada orang yang akan berperang kan. Dan bila askarnya ramai yang mati, general tu pun juga akan mati sebab general itu tidak mampu bertindak berani dan juga hebat seperti mana askar-askar tadi. Ini adalah satu perkara yang kita perlu akui. Dan kerana itu, kita di universiti sebenarnya dulu memang kita menjalankan program-program seperti yang disebut tadi lah. OPKIM tadi tu adalah untuk sebenarnya mewujudkan dua perkara dalam jiwa mahasiswa ataupun mahasiswi. Yang pertama sekali adalah semangat kenegaraan. Ini tujuan dia, kita mewujudkan program-program khidmat masyarakat dulu. Ya. Semangat kenegaraan dan juga untuk mewujudkan kualiti kepimpinan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Sebab saya pada ketika itu memang semasa saya di UTM dulu, di Universiti Teknologi Malaysia, di Jalan Geni, saya memang aktif dengan beberapa persatuan, persatuan mahasiswa anak-anak Selangor, persatuan mahasiswa Islam Malaysia, Islam UTM dan sebagainya lah. Dan banyak aktiviti-aktiviti kenegaraan, kepimpinan, masyarakat telah saya lalui dan saya merasa bersyukur kerana pendedahan-pendedahan tersebut telah memberikan saya satu kefahaman tentang apakah peranan kita sebagai orang yang lebih berilmu berbanding dengan masyarakat pada ketika itu. Sebab kalau ini just to share, di kampung saya pada ketika itu pada tahun 1978 anak-anak muda yang masuk ke universiti itu kita boleh bilang ada 3 orang saja yang masuk universiti pada ketika itu. Ya. Satu kampung tak ada 3 orang saja yang masuk universiti. Padahal ramai yang ambil SPM dan MCE, tetapi yang kenduri kesyukuran tu. Ya. Buat kenduri kesyukuran lepas halil kesyukuran lagi tu. Itu memang itu memang budaya dia. Jadi bayangkan 3 orang daripada satu kampung. Jadi pada ketika itu saya merasa memang saya ni merupakan antara mereka yang orang terpilih dan bertuah kerana dapat masuk ke universiti. Tetapi bila saya masuk ke universiti, bila didedahkan dengan program-program masyarakat seperti mana yang dilaksanakan dahulu, saya dapati bahawa kampung saya, masyarakat di kampung saya tu, walaupun saya lihat sangat dikategorikan sebagai berada dalam tahap kemiskinan, rupanya bila saya pergi ke kampung-kampung lain, ada kampung yang lebih miskin berbanding dengan masyarakat di kampung saya. Dan ini satu pendedahan yang baik kepada kita sekiranya kita melaksanakan program khidmat masyarakat. Dan saya selain daripada khidmat masyarakat yang biasa tu, saya percaya kita juga boleh melaksanakan khidmat masyarakat seperti dalam bidang pendidikan, kita ada ilmu, maka kita berkongsi tentang ilmu kita, dan melatih anak-anak kampung untuk faham tentang subjek sains dan matematik contohnya. Ataupun juga kita boleh mengadakan khidmat masyarakat dalam bentuk bagaimana kita nak mewujudkan usahawan-usahawan dalam masyarakat. Ini pun juga boleh dilaksanakan. Tapi yang paling saya ingat paling penting dan jarang dilakukan oleh universiti-universiti ialah melaksanakan program-program yang berkaitan dengan mewujudkan perpaduan dan juga untuk mewujudkan semangat kenegaraan. Yang ini jarang berlaku dan selalunya lah yang saya lihat kalau universiti-universiti itu universiti awam dan peserta-pesertanya daripada kalangan majoritinya anak-anak Melayu, maka mereka akan mencari kampung-kampung ataupun daerah-daerah yang majoritinya Melayu. Apa salahnya pada masa hadapan kalau boleh dirancang untuk mereka ini pergi ke kampung-kampung yang kaum lain, contohnya kaum Cina, kaum India, supaya mereka juga dapat merasai denyut nadi masyarakat daripada kaum lain. Sebab ini akan menjadikan mereka lebih faham, lebih maklum tentang
erti perpaduan, kepentingan perpaduan dan semangat kenegaraan. Kerana generasi akan datang memerlukan ini sebagai bekalan mereka untuk menjadikan Malaysia ini satu negara yang lebih lestari, masyarakatnya lebih lestari dan masyarakatnya lebih kuat pada masa hadapan. Saya sangat-sangat percaya bahawa rukun negara akan sentiasa relevan sampai bila-bila. Kerana dalam rukun negara tu kita ada 5 perkara. Percaya kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan tadi telah dikupas oleh Prof Hilal, kedaulatan undang-undang, di mana ini merupakan satu perkara yang memberikan kita apa yang dipanggil sebagai rule of law tadi itu disebutkan oleh Prof Hilal. Dan akhir sekali adalah kesopanan dan kesusilaan. Yang ini yang saya rasa dalam media sosial dan wujudnya media sosial ini sudah semakin terhakis dan berlaku ketirisan dalam masyarakat kita. Kesopanan dan kesusilaan ini perlu dikekalkan. Kerana masyarakat Malaysia ini terkenal dengan sopan santunnya, dengan lemah lembutnya. Dan kita sebagai ahli-ahli akademik di universiti-universiti perlulah menyampaikan ini kepada pelajar-pelajar kita. Media sosial bukan tempat untuk kita melupakan siapa kita. Kerana masyarakat Malaysia adalah masyarakat yang penuh kesopanan dan kesusilaan. Dan dengan bekalan ini sajalah, maka kalau kita nak mewujudkan masyarakat lestari, maka kita mampu mewujudkannya. Tetapi kiranya kita tidak mampu melaksanakan rukun negara ini, 5 perkara dalam rukun negara ini, saya percaya lambat laun akan berlaku kehakisan dalam ataupun penghakisan dalam masyarakat kita dan akhirnya ketirisan tentang ciri-ciri masyarakat Malaysia ini lama-kelamaan akan menjadikan masyarakat kita rapuh dan akhirnya kita akan tumbang dari segi kedaulatan kita, dari segi keupayaan kita untuk bersaing dengan bangsa dan masyarakat lain. Dan akhir sekali saya ucapkan ribuan terima kasihlah kerana perkongsian yang diberikan oleh rakan-rakan panel tadi. Kerana dalam new normal ini kita perlu mengadaptasikan diri kita dengan perubahan-perubahan dan impact kepada masyarakat dan juga peranan ahli akademik sangat besar kerana tanpa kesinambungan, tanpa peranan yang jitu, kita tidak mampu dapat mengharungi cabaran yang mendatang pada masa akan datang. Dengan itu saya ucapkan terima kasih Prof. Saya berhenti setakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ridwan. Prof Idrus. Ya. Okey, habis selesai dah. Ada selesai. Putus. Ya, tak apa. Prof ada pergi minum kopi dulu ke? Putus lagi. Sebab di KL tu mungkin ni kot cuaca kurang baik. Dia dekat Kajang. Oh, ya. Okey, Prof Ridwan. Apa, menunggu Prof Ridwan dapat line dan juga boleh cakap, saya ingin membuat beberapa poin yang penting di sini. Sebenarnya kerja pensyarah ini, pandangan saya lah secara peribadi, kerja tanggungjawab peranan dia lebih luas daripada tenaga dan masa dia. Apa dia? Saya ulangi, tanggungjawab peranan dan bebanan kerja pensyarah ini ataupun golongan akademia di Menara Gading ini, pandangan saya peribadi lebih banyak daripada masa dan tenaga dia sebenarnya. Sebagai contoh penilaian prestasi ataupun untuk kenaikan pangkat, elemen-elemen pengajaran, elemen-elemen penyelidikan, elemen penerbitan
elemen community service dan juga pentadbiran ini pun sudah memakan masa yang menggunakan seluruh jiwa dan raga kita. Contohnya untuk menyelidik FRGS, itu bukan satu perkara yang senang. Masa kita tu tertumpu banyak kepada nak menyelesaikan FRGS. Bila masa kita nak buat menyumbang kepada surau kita, kita nak jadi AJT ataupun jadi pengurusi atau jadi bendahari usaha surau kita ataupun jawatan kuasa rukun tetangga di kawasan taman atau kampung kita, ini semua adalah antara tanggungjawab yang perlu kita sebaik mungkin laksanakan bagi memastikan kelestarian masyarakat. Itu masyarakat daripada ilmu kita, tapi disebabkan oleh kekalahan masa dan tenaga. Jadi fokus kita itu disebabkan oleh bebanan dan juga tanggungjawab kerja itu yang kita tidak dapat mencuri-curi masa atau tenaga. Jadi di sini saya berpandangan dan juga menyuruh rakan-rakan supaya mempunyai satu disiplin diri, bukan setakat kita sibuk dengan mengajar di masa di siang hari, pagi sampai petang, bukan setakat kita sibuk menulis. Saya tahu menulis nak publish dalam Scopus atau Refresh Journal ni bukan satu perkara yang mudah. Copy paste, kita nak hantar kepada editor tahu kita copy paste ke tidak, kita original ke tidak, apatah lagi ada sistem turn in yang boleh detect 20% similarity, 30% similarity. Itu similarity saja, itu tidak menunjukkan plagiarism, tapi dengan sistem itu dia kata tak boleh, ni 30%, you kena 20%. Ni dikatakan plagiarism. Itu adalah cabaran-cabaran dan tugas-tugas besar yang perlu dihadapi oleh staf pensyarah. Begitu juga kita nak mengajar, bukan sekadar kita mengajar begitu. Kita walaupun subjek itu subjek area kita perlu juga membaca. Kita bersedia, kita update PowerPoint, kita update tutorial question, kita update info untuk kepada pelajar. Jadi itu saya sebagai satu conclusion dan kesimpulannya adalah menjadi seorang pensyarah yang bagus dan berkesan ini, dan bagi mencapai cita-cita Akademia Bistari Masyarakat Lestari ini adalah satu idealisme yang benar-benar memerlukan kita mencurah masa dan tenaga kita dengan sebaik-baiknya. Kita perlu berdisiplin, kita perlu bersabar, kita perlu merasa susah dan sakitnya tu. Dan kita yang paling penting, alasan kita itu, niat kita itu kepada apa? Dengan harapan segala susah payah kita itu, Allah tu membalas kepada kita ganjaran. Bukan secara ganjaran di dunia, tapi ganjaran di akhirat. Yang kita mesti mempunyai epistemologi begitu. Itu yang memotivasi dan kekuatan dalaman dan jiwa mengharungi ranjau-ranjau di sepanjang jalan. Minjam kata-kata Shah Anom Ahmad, menghadapi ranjau-ranjau kerjaya sebagai pensyarah, sehingga boleh jadi Profesor A, Profesor B dan penjen sampai 60 macam Dato' Idrus. Itu seorang yang berjaya melalui ranjau-ranjau sepanjang jalan itu. Kita mesti belajar daripada pengalaman dia, daripada Prof. Ahmad sendiri. Apakah rahsia-rahsia kejayaan? Apakah trik-trik yang telah mereka laksanakan dalam kehidupan supaya kita boleh meniru-niru dan kita berjaya seperti mereka. Jadi di situlah saya rasa engagement berterusan antara orang yang mempunyai pengalaman dengan orang yang muda dan orang yang tengah itu penting dari masa ke masa, sebagaimana forum yang kita laksanakan pada malam ini. Dan ini memberikan kita satu idea, memberi kita motivasi dan satu pandangan alam baru bahawa bagaimana kita nak menghadapi cabaran masa hadapan dan juga untuk merealisasikan tungang kata Akademia Bistari Masyarakat Lestari. Itu pandangan saya. Jadi di sini saya menyuruh rakan-rakan dan diri saya sendiri untuk kita sama-samalah dapat menjiwai, bersungguh-sungguh kita dapat mencapai elemen pengajaran yang baik, penyelidikan yang baik, penulisan yang baik, penerbitan, khidmat masyarakat dan contribute kepada school dan juga universiti melalui jawatan kuasa yang ditubuhkan itu. Saya percaya hasil daripada kerja kita yang dibuat dengan bersungguh-sungguh dan keikhlasan kepada Allah SWT, Allah memberi kita rezeki dalam bentuk yang lain. Satu, mungkin kita ramai kawan. Dan bila kata problem disebabkan kita ada ramai kawan networking, hidup kita jadi mudah. Lepas pencen dapat kontrak baru, contohnya lah. Kan? Salah satu contoh daripada mungkin keberkatan dan keikhlasan Allah bagi kepada kita disebabkan kita bersungguh-sungguh nak tolong. Saya tahu dia ni hati dia ikhlas. Saya kenal
hati budi dia ni, dia bukan orang yang tergamak buat begitu. Itu kita nak dapat status begitu. Dipercayai. Al-Amin sebagai Nabi Muhammad SAW di Mekah tu. Mendapat status Al-Amin, dipercayai. Dan saya percaya apabila kita ni menjadi seorang Al-Amin, seorang yang dipercayai, itu adalah satu yang terbesar yang kita dapat diperoleh di masa dunia ni. Sebab dengan dipercayai ini, hidup kita jadi mudah. Kita jadi harmoni. Kita rasa feeling good. Kita rasa tenteram dan gembira. Kita terasa dunia ni begitu luas. Rezeki Allah tu terlampau berlambak-lambak. Disebabkan oleh status Al-Amin. Disebabkan oleh status dipercayai. Jadi sebelum jadi dipercayai, kita kena bekerja. We have to earn. We have to earn that status Al-Amin, dipercayai itu. Bagaimana? Dengan jujur. Dengan bekerja bersungguh-sungguh. Memastikan kualiti. Memastikan keikhlasan. Memastikan kejujuran. Memastikan tiada berlakunya perkara dishonesty. Itu yang menjadikan kita ni dipercayai. Dan bila kita dapat status seperti itu, kita jadi mudah. Itulah antara cabaran dan juga saya rasa benda tu kita kena buat. Kita kena train diri kita. Kita kena bersungguh-sungguh mencapai tahap begitu. Dan secara tidak langsung, itu dapat merealisasikan kata Akademia Bistari dan masyarakat Lestari. Itu sebagai kesimpulan yang saya boleh kongsi dan saya fikirkan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hilal. Kita dah hampir 2 jam dah juga kita forum pada malam ni dan masa pun dah sampai pada penghujung. Terima kasihlah kepada Profesor Madya Dr. Fauzilah mengingatkan saya masa dah cukup dah. Itu pun semangat lagi, tengah semangat. Ni banyak lagi soalan yang belum terjawab, especially daripada Upsi tanya pasal UEL ni, Ustaz Abid Liu yang pergi nak niat baik kan. Tapi kena tanya tuan rumah dulu. Ini nanti saya jawab secara personal lah pasal perkara ni. Kadang-kadang isu-isu ni juga dia menimbulkan masalah juga jika tidak ditangani dengan baik. Saya nak ambil kesempatan ini ucapkan terima kasih kepada semua panel dan juga semua partisipan yang terlibat pada malam ini. Terima kasih Prof. Mat, terima kasih Prof. Datuk Idrus. Terima kasih kepada Prof. Hilal. Kerana Prof. Ridwan, ni ada cadangan bawah sekali. Cadangan untuk MAAC mengadakan wacana secara berkala. Lebih kerap lagi untuk silaturahim. Ya, insyaAllah. Boleh. Minggu depan kita akan adakan lagi. Ya. Saya fikir cadangan ini cadangan yang baik dan dia begini. Kita sebut serawang majlis ilmu ni kalau kita berada di masjid bagi ceramah di tempat awam, tapi sebenarnya taman-taman syurga ni berlaku juga secara online, secara maya kan. Baguslah nak ikutkan taman-taman syurga ni, majlis-majlis ilmu ni. Saya sangat bersetuju supaya dapat diwujudkan secara berkala. Tak tahulah kalau Prof. Idrus kata tiap minggu. Sebab kita ramai profesor, kita ramai pencerah 3,000. Betul. Itu Prof. Omar belum cakap lagi. Prof. Datuk Omar lagi di panel. Prof. Omar dia je ni. Dia observe je tu. Dia ada. Dia ada. Saya tengok nama dia tu. Jadi insyaAllah kita cuba teliti dan cuba bincangkan. Saya rasa tidak ada menjadi masalah untuk adakan taman-taman syurga ni. Saya rasa itu je setakat ni Prof. Terima kasih. Ada kesempatan kita akan jumpa lagi. Salah silap minta maaf lah. Line saya ni putus-putus pula. Mungkin tak pernah elok itu. Di lain masa insyaAllah kita akan perbaiki. Terima kasih semua. Terima kasih yang mendengar. Terima kasih yang mengikuti. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Saya sudahi dengan lafaz yang mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam dan kita jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.